Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sidang pendengar yang saya kasih sekalian, alhamdulillah pada petang ini dapat lagi kita bersiaran secara live melalui ruang Facebook kita ini. Dan alhamdulillah hari ini sudah pun tiba pada hari yang ke-4 kita dikenakan dengan perintah kawalan pergerakan oleh pihak kerajaan. Dan sudah pasti kita pun melalui pengalaman yang sangat-sangat berharga di dalam hidup ini yang tak pernah kita alami, iaitu dikenakan dengan perintah kawalan pergerakan ini bukan setakat dalam satu rumah sahaja, tetapi seluruh Malaysia, seluruh negara dikenakan dengan perintah ini. Royak acu ayat agak lagu mana dalam ni keadaan baru PN Suhari Yazid. InsyaAllah kita sebut lepas pada ni. Cuma kita mungkin mengalami pada situasi yang sangat-sangat kita tidak boleh nak bayangkan bagaimana dikenakan dengan perintah seperti ini, sehingga ada yang menyebut bahawa sepanjang hidupnya tak pernah dia mengalami dan tak pernah membayangkan bahawa suatu masa nanti masjid-masjid tidak akan dapat dikunjungi, terpaksa dikunci sehingga tidak membenarkan solat Jumaat. Dan kita pun tidak nak perkara ini berlaku sebenarnya, tetapi kerana tuntutan daripada masalah untuk menjaga nyawa ini sangat penting. Dan kita tahu bahawa menjaga nyawa ini adalah merupakan salah satu daripada maslahah yang 5 yang diajar oleh Islam, iaitu menjaga nyawa, agama, harta, maruah dan masalah yang 5 yang telah pun disebut di dalam maqasid syar'iyah. Jadi inilah yang merupakan perkara yang paling utama, iaitu menjaga nyawa, yang salah satu daripada tuntutan masalah yang 5 tadi. Yang kelima iaitu menjaga zuriat, juga merupakan di antara perkara yang diperintahkan oleh Islam. Jadi hari ini merupakan hari yang ke-4 kita berada di rumah kita masing-masing, dan saya mengharapkan supaya kita sentiasa melaksanakan arahan daripada pihak kerajaan, iaitu stay at home, iaitu berada di rumah masing-masing. Saudara Nik Hanif nak tanya, adalah penyakit pelak ini berkaitan dengan peristiwa akhir zaman? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tetapi pada akhir zaman nanti akan ada satu angin, iaitu angin yang akan bertiup daripada timur ke barat, yang akan mengambil nyawa orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman akan mencium ataupun menghidu angin ini dan mati, sehingga meninggalkan dunia ini mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlakulah kerosakan yang sangat-sangat hebat di dunia ini dan berlakunya kiamat. Tetapi ar-rih ini yang disebut di dalam hadis adalah angin yang akan berlaku selepas daripada berlakunya peristiwa-peristiwa besar menjelangnya hari kiamat. Antara lain ialah keluarnya al-Imam Mahdi al-Muntazar, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, peperangan berlaku di Baitul Maqdis di antara tentera Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal dan sebagainya, sehingga dunia ini tertegak dengan syariat Islam. Maka berlakulah angin disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkenaan dengan penyakit berjangkit dan sebagainya, wabak dan sebagainya, ini adalah tidak disebut di antara tanda-tanda besar kiamat, tetapi kematian secara besar-besaran dimentionkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kematian, berlaku kematian daripada timur dan barat, berlaku api yang membakar daripada timur dan barat. Wallahu alam. Kita boleh untuk nak buat pelbagai tafsiran berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan kongsi beberapa lagi tips-tips ataupun panduan-panduan yang telah dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bagaimanakah peranan kita sebagai seorang Muslim bila kita berada pada saat yang sangat-sangat kritikal seperti ini. Dan saya yakin saat ini merupakan saat yang sangat kritikal. Kita baru saja diberitakan dengan kematian yang ketiga. Ada kematian yang ketiga berlaku akibat daripada COVID-19 ini, iaitu kematian yang berlaku di Tawau. Dan ini merupakan perkara yang sangat membimbangkan kita, kerana daripada jumlah 1,000 orang yang telah pun disahkan positif ini, 3 daripadanya telah pun meninggal dunia. Artinya kalau kita buat bandingan, mungkin
kematian, kadar kematiannya ini adalah 0.3% daripada seluruh yang disahkan positif. Ini satu angka yang tidak boleh kita pandang sebagai ringan. Saudara Nik Hanif, Nik Muhammad ya petai dah ni, alhamdulillah main bola di Cenih, lawan dengan Kampus Ligi idola hamba ni, moga terus berjaya lagi dan lagi insya-Allah. Alhamdulillah. Arif Safwan merbuk clear. Fakhruddin Mustafa Wuhan, jelas berada di Wuhan. Apa khabar saudara Fakhruddin yang berada di Wuhan sekarang ini? Betul ke tak berada di Wuhan tu? Minta tolong balik-balik segeralah, tapi jangan balik bawa virus ya. Seterusnya kita Potih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gombak jelas Kahar Beijing, gombak jelas Mesir jelas molek TKPP Muhammad Ibn Sa'. Saudara mak kita, apa khabar? Semoga YB Ustaz berada dalam rahmat Allah. Saudara Maznah, saudari Maznah Razi, Assalamualaikum YB. Dan itu pertanyaan yang telah kita jawab tadi daripada saudara Nik Hanif tadi, iaitu adakah penyakit ini merupakan peristiwa akhir zaman? Tidak dimentionkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cumanya bahawa satu masa nanti yang pastinya akan berlaku tiupan angin yang akan mematikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dengan tujuan untuk memastikan dalam dunia ini sudah tidak ada orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut bahawa sehingga Kaabah dimusnahkan, peristiwa penghancuran Kaabah itu berlaku dan berlakunya kiamat. Fadli Muhammad Noor, idola amba ni, terima kasih banyak. Doakan supaya kita sentiasa berjaya di dunia dan di akhirat. Saya tibusu, sesungguhnya kematian itu benar, siksa kubur itu benar, syurga neraka itu benar ya. Sesungguhnya walaupun kita tidak mati akibat daripada COVID-19 ini, kita boleh mati akibat daripada perkara-perkara lain. Dan mati ini banyak puncanya, ada kena sakit jantung dan sebagainya. Dan saya juga ingin merakamkan takziah kepada sahabat kita bekas timbalan ketua Dewan Pemuda PAS Kelantan, almarhum Ustaz Muhammad Hafiz Musa, yang meninggal dunia malam kemarin, yang telah bersama-sama dengan kita di Dewan Pemuda PAS Kelantan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Saya mengajak semua pendengar untuk mendoakan semoga almarhum diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, Pemuda PAS Tanjung Mas, Ustaz Bui Ammar Muhammad, Ustaz Bui nasihat sikit kat orang kampung hok beri lepok kedai kopi lagi tu. Tak ada nasihat dah. Hak jenis lepok ni payah dah kita nak halal. Jadi esok insya-Allah tentera akan mula turun untuk membantu pihak polis. Jadi mungkin orang-orang yang suka melepok ini, tentera kena pergi dengan M16 dan kereta kebal untuk mengepung kedai-kedai kopi ini. Dan seterusnya memastikan mereka tidak berada di kedai kopi melakukan perhimpunan yang boleh menyebabkan tersebarnya virus ini. Dan kita tahu bahawa virus ini boleh tersebar dengan berlakunya contact person, dengan berada pada jarak yang dekat, dan virus ini akan mencari host yang baru, akan mencari perumah, akan mencari host ataupun rumahnya yang baru. Jadi bila kita buat larangan pergerakan ini, virus yang walaupun sudah ada dalam tubuh kita ini, insya-Allah mengikut kajiannya akan mati selama dalam masa lebih kurang 14 hari tanpa perlu kita menjangkitkan kepada orang lain. Mungkin kita sudah ada virus ini, tetapi antibodi kita kuat yang menyebabkan kita tidak terasa dengan kehadirannya. Kalau demam pun demam biasa, tetapi kita boleh menjangkitkan pada orang lain. Maka tidak ada cara melainkan kita kena kurangkan pertemuan kita dengan mana-mana individu supaya nanti insya-Allah dalam masa 14 hari ini dapat dibasmi. Tetapi saya yakin bahawa walaupun selepas 14 hari ini virus ini dapat dikurangkan dari sudut pesakit yang disahkan positif, tetapi selepas 14 hari ini kita masih perlu lagi untuk mengambil langkah berjaga-jaga supaya nanti yang ada di negara-negara luar tidak dapat datang, ataupun virus yang masih lagi tersebar di alam maya di luar sana tidak dapat untuk nak berjangkit kepada kita pada masa itu. Jadi langkah berjaga-jaga ini kena sentiasa untuk diamalkan. Kelia molek Zul Haris Zulkifli, kelia molek Razi, Allah nak latih kita bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah nak latih kita bersyukur. Ambil peluang dalam masa kita berada di rumah kita ini untuk sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan. Dan saya, kalau mereka yang punyai sikit sebanyak kelebihan untuk nak syarah mana-mana kitab, mungkin pada masa inilah kita boleh buat pengajian kitab Riyadhus Salihin online tanpa henti.
Dan kita muat turun PDF terlebih dahulu dan kita belajar kitab Riyadhus Salihin ini tanpa henti oleh mana-mana tok guru kita yang boleh buat secara online ni. Jadi saya nak cadangkan begitulah kepada mana-mana alim ulama kita yang mempunyai kebolehan untuk nak syarah mana-mana kitab. Okey, ambil kitab ni kita baca tanpa henti, non-stop. Sahih Bukhari non-stop, Sahih Muslim non-stop. Jadi kita yang berada di rumah ni kita boleh pilih mana medan pengajian yang kita nak. Tidaklah asyik duk layan Netflix semata-mata. Ali Wawa YB Idola sentiasa makasih. Makasih banyak. Tak masuk akal kerah tentera mulai Ahad kata PM tepi. Saudara Nik Ramzi kata tak masuk akal kerah tentera mulai Ahad. Komen YB yang tak masuk akal itulah. Kalau kita nak kata yang tak masuk akal, banyaklah yang berlaku di Malaysia ni. Itulah yang masuk akalnya. Itulah yang masuk akal untuk nak membantu polis. Bukan kita berada di dalam keadaan darurat, tidak. Tetapi untuk membantu pihak polis supaya rakyat kita dapat didisiplinkan. Kita telah menyaksikan selama 4 hari polis telah berusaha sehabis daya mereka untuk melakukan penguatkuasaan, tetapi rakyat macam ada kesan, tetapi ada rakyat yang macam tidak menghiraukan gesaan daripada pihak polis yang turun bertemu dengan rakyat. Jadi mungkin bila menggunakan tentera ini, insya-Allah gunakan tentera ini ada sedikit kesan kepada mereka yang masih degil. Kerana kalau kita sahaja stay at home, kita sahaja yang berada di rumah, tapi ada lagi yang masih degil, berlega di luar sana, maka tidak hairan cita-cita kita untuk nak melihat rantaian virus ini dihapuskan tidak mencapai kejayaannya. Jadi yang PM tepi ni kita serahkan pada netizen lah. Netizen pandai nak jawab. Saudara Muhammad Izzah, tiupan angin sejuk itu sebelum Dajjal turun atau selepas? Saudara Muhammad Izzah, tiupan angin yang mematikan orang-orang yang beriman itu berlaku selepas daripada datangnya Dajjal. Dajjal datang menghasut orang-orang manusia, ada yang ikut dia, berlaku peperangan di antara dengan Nabi Isa dan Imam Mahdi berlaku, dan kemudian mati Dajjal, matilah Ya'juj Ma'juj, dan sehingga dunia ini tertegak dengan syariat Islam semula. Ketika itulah berlakunya tiupan angin Ar-Rih yang disebut di dalam hadis dengan perkataan Ar-Rih, yang mematikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berlakunya kiamat. Jadi tiupan angin ini berlaku ialah selepas daripada turunnya Dajjal. Itu kalau kita nak bincang tentang keadaan hari kiamat. YB Ustaz, share lah sikit nama-nama kitab-kitab yang ada di belakang YB Suhail bin Muhammad Kamaruddin. Suhail Muhammad Kamaruddin, Suhail ni. Suhail. Ni kitab-kitab ni yang saya beli kebanyakannya semasa berada di Mesir dan juga balik ke Malaysia lah. Yang paling masyhurnya ialah di hadapan saya di belakang ni ialah Sahih Al-Bukhari yang disyarahkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, yang mengarang kitab Sahih Fathul Bari Syarh ala Sahih Bukhari yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi ini kitab yang sangat besar, dan ini Sahih Muslim yang disyarahkan Imam Nawawi. Imam Nawawi mensyarahkan kitab Sahih Muslim, dan Imam Nawawi juga menyusun kitab Riyadhus Salihin. Ni kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mengarang kitab Riyadhus Salihin. Beliau juga mensyarah Sahih Muslim. Di bawah ini ialah Al-Fiqhul Islami wa Adillah yang dikarang oleh Al-Imam Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga adalah merupakan pengarang kepada kitab Tafsirul Munir yang menjadi rujukan sebahagian daripada ulama moden pada kali ini. Di sebelah kiri saya Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi ni dia karang kitab Jami' li Ahkamil Quran, tafsirnya nama Jami' li Ahkamil Quran, dan beliau juga menyusung satu kitab yang cukup cantik, iaitu At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Ni boleh baca, ada kat mana, tersembunyi di mana-mana, adalah Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir, satu kitab sejarah yang menceritakan daripada penciptaan manusia jilid pertama sehinggalah kepada Nabi SAW dan juga kerajaan-kerajaan selepas daripada kewafatan Nabi. Ni tafsir Quranul Azim Ibnu Katsir. Taghrib wa Tarhib ini Al-Imam Al-Munziri, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan Taghrib wa Tarhib. Kita kena cari satu
satu masa khusus lah untuk nak review kitab-kitab miada ni. Mungkin juga satu cadangan yang baik kita review kitab-kitab miada ni supaya paling tidak kita boleh untuk nak mengisi masa kita dengan mengenali kitab-kitab turas yang dikarang oleh para ulama. Adi Fazli, Itali tak clear sangat ni Ustaz, sangkut-sangkut cross by COVID. Maybe cross by COVID. So terima kasih kepada saudara di Itali. Beringat molek lah banyak sangat mati di Itali tu. Husnul Tajuddin, boleh Ustaz ceritakan latar belakang pendidikan saya ni kelas kapunya, ngaji tak tinggi belah mana, ngaji kok bawah Jumore. InsyaAllah kita cerita pada masa-masa yang lain insyaAllah. Muhammad Syawaluddin, banyaknya kitab banyak, cuma baca je tak ada. Rosni Azlina Syafi'i, alhamdulillah jelas pasir putih Kelantan, tahniah Ustaz buat live sama-sama berkongsi ilmu agama. Tak start lagi nak baca ni. Rindu nak tengok Idi Ciku, rindu nak tengok Ustaz hentam jelutun dalam parlimen. InsyaAllah dalam parlimen, dalam sidang yang akan datang, kita tak tahu siapa hentam siapa. Umumnya kalau kita berada di pihak kerajaan ini, mungkin kita susah untuk nak menghentam lah. Jadi kita bersedia untuk dihentam. Tapi saya tak dapat nak bayangkan macam mana situasi di dalam Dewan Rakyat nanti dalam keadaan speaker Dewan Rakyat ini dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi secara peribadi saya melihat kesukaran untuk Dewan Rakyat bersidang pada masa yang akan datang dalam keadaan speaker pada hari ini adalah mempunyai kecenderungan kepada Pakatan Harapan. Jadi ambush untuk kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin ini boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Boleh diusulkan usul tak percaya, speaker terima, dan mungkin apa-apa jua yang berlaku. Jadi saya tidak menaruh harapan tinggi terhadap sidang parlimen ini dapat memastikan kerajaan ini dapat berjalan dengan lancar, kecuali sekiranya dapat dipastikan majoriti ahli parlimen berada bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Artinya cabaran ini cukup besar di hadapan ini. Jadi kita tak tahu apa yang berlaku, cuma sekarang ini kita pastikan COVID ini dapat dihapuskan terlebih dahulu. InsyaAllah. Tonton Syahir Zulkarnain, tonton Mesir clear. Orang Arab Mesir tak kira coronavirus, guna kira ni Ustaz Syahir Zulkarnain. Orang Arab Mesir tak kira coronavirus. Dia barangkali mereka ni keturunan Fir'aun, jadi dia takutnya hanya Fir'aun sahaja. Jadi tak takut kepada coronavirus. Jadi tak apalah, yang penting walaupun mereka tak hirau coronavirus pun, sahabat-sahabat kita berada di Mesir, jangan mereka terjebak dalam aktiviti yang boleh menyebabkan berlakunya penularan virus ini. Amalkan social distancing dan duduk di rumah kalau boleh, dan kita jangan mendedahkan diri kepada publik dengan secara terbuka kerana dibimbangi akan menularnya virus ini. Cukup susah nak dijaga. Kalau negara sendiri tidak ambil peranan, memang cukup susah. Kita tahu kalau kita sendiri duduk di rumah, mungkin kita boleh duduk di rumah, tapi sampai bila? 2 minggu, 3 minggu kita kena keluar. Jadi walau apa jua yang berlaku sekalipun, pendidikan ini harus dimulakan oleh kerajaan. Dan alhamdulillah kerajaan Malaysia telah pun mengenakan suatu arahan untuk berlakunya restriction order, movement restriction order ini, iaitu larangan kawalan pergerakan, peraturan kawalan pergerakan ini. Dan ini satu rahmat yang cukup baik berbanding dengan negara jiran kita Indonesia yang baru semalam melaksanakan perintah kawalan pergerakan ini setelah daripada beribu-ribu yang terkena dengan COVID-19 ini. Jadi kita syukurlah di Malaysia kerajaan prihatin untuk melaksanakan arahan seperti ini. Itu pun saya kira sepatutnya dilaksanakan lebih awal lagi, supaya tidaklah berlaku sehingga ribuan yang terkena, 1000 lebih. Tapi kita tengoklah macam mana. Mungkin bila berlaku sekatan ini, kesan daripada sekatan ini bermula 18 hari bulan sehingga 20, 21, 22 ini akan dapat dilihat dengan penurunan yang positif insya-Allah. Ya, boleh Syahir Zulkarnain. Suhadi Abdullah Wabi Pasimah, terbaik, tahniah. Muhammad Syawaluddin, Islam memimpin. Razil Omar, Assalamualaikum Ustaz. Apa pandangan Ustaz tentang apa yang berlaku sekarang dari sudut solat berjemaah? Kerana ada yang mengatakan Allah yang menurunkan virus, kita tak perlu takut pada virus tersebut. Ya betul. Kita bukan takut pada virus, takut pada Allah, tetapi ikhtiarnya. Kita ikhtiar untuk
mengelakkan daripada virus ini tersebar, kita solat di rumah masing-masing. Dan hadis Nabi sendiri menyebut bahawa ketika berlakunya ketakutan, maka Nabi perintahkan supaya disebut bahawa ditambah dalam lafaz salat ini, sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum, salatlah kamu di rumah-rumah kamu bila berlakunya ketakutan untuk keluar daripada rumah. Begitu juga bila berlaku hujan lebat, imam diminta untuk solat jamak salat, tidak berlakunya solat berjemaah di masjid. Jadi kalau hujan lebat pun sudah pun tidak solat berjemaah di masjid, apatah lagi kebimbangan berkenaan dengan nyawa. Bimbang berkenaan dengan nyawa, bukanlah kerana tak takut pada Allah, tapi itulah maksudnya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala yang disertai dengan usaha selepas daripada digantungkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia merupakan suatu konotasi pemahaman yang agak salah bila kita kata, oh saya nak solat berjemaah kerana hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang turunkan virus, Allah yang turunkan virus, Allah juga yang akan menyembuhkan. Betul, Allah yang menyembuhkannya, tetapi keutamaannya pada hari inilah menyelamatkan nyawa, yang mana di antara kaedahnya ialah dengan kita duduk di rumah masing-masing dan tidak mengadakan solat berjemaah. Jadi ini telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan para ulama kita yang diiktiraf dalam negara ini. Jadi tak perlulah untuk kita nak buat hukum sendiri pula, seolah-olah bimbang takut tu, bimbang takut ni. Saya nampak bahawa usaha-usaha seperti ini ataupun pandangan seperti ini hanyalah merupakan pandangan-pandangan was-was yang lahir daripada kegagalan kita untuk memahami tuntutan agama itu sendiri, sehingga keluarlah perkataan-perkataan yang kata tak takut pada virus, hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, Muhammad Arifin, kesian kerajaan PN kena tanggung kerosakan PH tambah pula serangan COVID. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Kita kalau boleh kita tak nak bercakap tentang politik partisan pada masa sekarang ini, tetapi ya, apa yang berlaku pada hari ini telah pun berlaku, dan apa yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini adalah tindakan yang terbaik yang boleh dilakukan pada hari ini. Siapa pun jadi kerajaan, inilah dia tindakan yang perlu untuk dilakukan. Tidak ada lagi tindakan yang lain. Baik, ni Adham Ustaz, kalau ikutkan sebelum ini, jika kalau kerajaan tukar lantikan politik yang memegang jawatan dalam kerajaan juga akan ditukar, tetapi sekarang masih ramai tidak meletakkan jawatan. Adakah PN akan melucutkan jawatan mereka dan melantik kalangan teknokrat memimpin jawatan kerajaan yang akan datang? Ya, ada lagi yang tidak meletakkan jawatan. Cuma saya nampak bahawa pada hari ini kerajaan memberikan tumpuan kepada isu COVID-19 ini terlebih dahulu, kecuali lantikan tersebut terpaksa dilakukan segera, memastikan kestabilan perjalanan pentadbiran politik, pentadbiran government, dalam keadaan kita nak govern the government right now, kita kena ada lantikan politik tertentu yang perlu untuk nak menjawab jawatan. Jadi perlulah, kalau setakat yang berada JKKP, MPKK dan sebagainya, saya tidak nampaklah keperluan untuk dilakukan pertukaran segera. Kita teruskan usaha untuk nak berdepan dengan COVID terlebih dahulu, barulah kita fikir soal lantikan politik. Yang pada saya, kalau mereka tak letak pun mereka akan terpaksa letak selepas daripada ini, selepas berakhirnya kontrak, yang biasanya kontrak ini secara tahunan, sehingga Disember 2020 ini akan terlucut dengan sendiri. Jadi bagi kita tidak nak pergi kepada soal nak kena pecah semua lantikan politik. Saya tak nampak. Jadi duduklah di situ selagi mana kamu boleh duduk. Mujahidah Dini Al-Kelantani, YB Ustaz, nak tanya, 15 Ramadan 2020 dikatakan kiamat, dan bersamaan pula dengan hari Jumaat dan dikatakan ini al-hadis dhaif. Tak ada hadis yang menyatakan 15 Ramadan ini berlaku kiamat. Tidak ada. Tak ada yang kata 15 Ramadan ini akan berlaku kiamat. Tetapi yang kata kiamat berlaku pada hadis pada hari Jumaat ada. Kiamat berlaku pada hari Jumaat. Jadi Jumaat yang mana? Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Kita tak tahu, tetapi berlaku kiamat. Jadi jangan pula kita kata 15 Ramadan ini berlaku kiamat, wallahu alam. Wa ma tadri nafsum ma za taksibu qada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin wa innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Ada 5 rahsia jadi simpan oleh Allah Taala daripada manusia. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma za taksibu qada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. 5 rahsia yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Allah Taala yang pegang ilmu tentang kiamat berlaku bila. Tak perlu buat
jangkaan assumption bila berlakunya kiamat. Tak perlu. Wa yunazzilul ghais, bila turunnya hujan. Ramalan boleh kata hari ni turun hujan tapi hujan tak turun. Ramalan boleh kata hujan tak akan turun tapi hujan turun dengan lebat. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu apa yang ada dalam rahim seorang manusia. Walaupun kita boleh jangka ini lelaki ke perempuan, tapi bagaimana sifatnya, bagaimana kulitnya, bagaimana wajahnya, mirip siapa, Allahu a'lam, diketahui oleh Allah Ta'ala. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghada, dan hanya manusia tidak tahu apakah yang akan dia buat besok, dan manusia tidak tahu bilakah dia akan di bumi mana dia akan mati. 5 rahsia. Jadi Allah Ta'ala sebut inna Allah 'indahu ilmu sa'ah. Allah Ta'ala yang memegang ilmu tentang kiamat. Macam mana boleh dipastikan di bulan Ramadan ini berlaku kiamat, sedangkan kiamat itu berada di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, terima kasih Mujahidah Dini Al-Kelantani. Abdullah Awang, YB tentang betul-betul LGBT, perkara yang mengundang bencana. Ya, kita akan tentang habis-habisan, dan kita akan pastikan golongan LGBT dalam era kerajaan baru ini dikenakan tindakan dengan seberat-beratnya. Soal mereka ada sedikit masalah dalam kecelaruan identiti, kita boleh bagi kaunseling. Tapi kalau mereka buat kempen secara besar-besaran, ajak pula orang lain terlibat, kemudian desak kerajaan supaya kerajaan menghalalkan LGBT, ini sudah pun merupakan satu jenayah dan perlu untuk kita basmi. Perlu untuk kita basmi. Dan saya memberikan satu jaminan bahawa dalam era kerajaan baru ini, kita akan pastikan bahawa tidak ada lagi berlakunya kempen-kempen LGBT seperti ini, dan kita akan tentang habis-habisan. Tidak akan berlaku lagi perarakan besar-besaran hidup LGBT yang dilaksanakan pada tahun lepas. Tahun lepas pernah Hari Wanita buat perarakan LGBT. Alhamdulillah tahun ini Hari Wanita tidak ada LGBT yang berani berarak selepas daripada era kerajaan baru. Muhammad Fadhil Ramli, Ustaz, adakah tindakan jemaah tabligh ini membawa fitnah kepada agama? Akibat pernyataan mereka berkaitan takutkan Allah bukan virus dan keengganan segelintir yang tidak mahu menjalani dengan COVID. Saya nak ingatkan bahawa jangan salahkan jemaah tabligh. Saya pasti bahawa ini bukan arahan rasmi jemaah tabligh, cuma segelintir individu yang terlibat dengan jemaah tabligh ini, mereka silap faham tentang perkara ini. Tapi jangan salahkan jemaah tabligh. Sebagaimana orang Islam yang silap faham, lalu mereka tak hiraukan arahan kerajaan dan sebagainya. Bolehkah orang yang bukan Islam kata, inilah dia silap faham orang Islam lagu ni lah, Islam ni salah ni? Tidak. Itu orang Islam, bukannya pemahaman Islam. Sebagaimana jemaah tabligh itu individu yang terlibat dengan tabligh, bukan jemaah tabligh itu sendiri yang salah. Tabligh itu baik, mereka ajak orang ke masjid dan sebagainya. Cuma dalam ramai-ramai itu, yang ramai-ramai puluhan ribu tu, adalah 2-3 orang yang tak faham tuntutan sebenar mereka. Mereka terlibat dengan tabligh itu baguslah, tapi mereka tak faham tuntutan sebenarnya mereka, menyebabkan mereka membawa mudarat kepada orang lain. Dan jemaah tabligh sendiri pun telah buat arahan dah. Saudara kita di Masjid Seri Petaling sudah buat arahan supaya yang pergi ke Masjid Seri Petaling semua buat pemeriksaan kesihatan. Tapi dah tak buat, macam mana? Ada yang buat, alhamdulillah, ada yang tak buat. Daripada 14,000, 10,000 telah pun disaring, ada 4,000 lagi. Jadi saya nak ingatkan tuan-tuan, jangan salahkan jemaah tabligh. Bagus jemaah tabligh ni baik, tetapi segelintir mereka yang agak kurang memahami aulawiyat dan tuntutannya. Muhammad Azizi Kemah YB Tok Ngulu Gelemah, salah ke Abaling, kedai Abaling itu, insya-Allah kita pergilah. Terima kasih tuan-tuan. Zainal Abidin Rauf, Ustaz doakan kami warga kesihatan dapat menjalankan tugas dengan baik. Saudara Zainal Abidin, saya bagi pihak rakyat Malaysia dan seluruhnya merakamkan terima kasih kepada frontliner kita di Kementerian Kesihatan, bermula daripada doktor, jururawat, petugas-petugas MO kita yang ada di sana, sehingga kepada pengawal keselamatan yang bertugas di pagar hospital. Kami ucapkan terima kasih head off kepada seluruh petugas-petugas kesihatan, dan kami hanya boleh mendoakan supaya kamu semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak sampai kepada peringkat burns out, habis dah tenaga, jangan. Wal ayazubillah. Kalau perlu apa-apa bantuan, boleh maklumkan. Cuma nak bagi bantuan pada hari ini dalam keadaan
rakyat Malaysia sepatutnya berkurung dalam rumah masing-masing mungkin agak terbatas. Jadi seluruh rakyat Malaysia kalau boleh bagi bantuan dari sudut keuangan, kita bagi dalam bentuk keuangan, transfer online dan sebagainya. Tapi nak beli nasi, nak beli KFC, nak pergi hantar dan sebagainya, ia melibatkan sedikit masalah dari sudut penularan virus yang boleh berlaku. Apatah lagi kebanyakan rakyat tidak terlatih macam mana nak deal dengan situasi yang ada seperti hari ini. Jadi tidak terlatih. Saya bimbang takut-takut kita nak hantar tapi virus pula yang menular masuk ke dalam hospital. Jadi saya rasa bahawa panduan untuk berkhidmat, rakyat perlu tahu macam mana panduan untuk berkhidmat. Dan pada malam ini Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia akan mengadakan live, membuat arahan terbaru kepada pemuda-pemuda seluruh Malaysia bagaimana untuk berfungsi sebagai pemuda, anggota Dewan Pemuda PAS Malaysia dalam situasi yang ada pada hari ini. Satu pengarahan baru tuan-tuan sekalian pada malam ini jam 8. Kita saksikan macam mana apakah arahan akan dikeluarkan kepada seluruh pemuda. Baik. Mujahidah dini, sama-sama wabi ustaz atas pencerahan saat ni. Ramli Deraman, amin. Nik Hanif, ulah sikit ada kata bala ni sebab sajak pergi buat umrah. Wallahu a'lam. Sajak pergi buat umrah itu satu benda yang tidak boleh diterima, tapi nak kata itu bala kerana sajak buat umrah seluruh dunia kena Covid, mungkin too much kot, mungkin agak melampau kot. Tapi Allah alam, Allah Subhanahu Wa Taala ni berhak menurunkan ujian pada manusia dan Allah berhak untuk tarik pada bila-bila masa sahaja. Kemungkaran yang berlaku kita bantras, benda yang tidak betul kita kena bantras. Tapi nak kata bahawa ini sebab sajak pergi umrah, wallahu alam. Muhammad Asri nak tanya apa kelayakan jelutong. Saya tengok asyik buat bising dalam dewan. Ahli Parlimen Jelutong seorang peguam yang berlesen. InsyaAllah kita tengok macam mana kita akan bertembung pula dalam dewan. Dia di sebelah pembangkang, saya sebelah kerajaan. Macam mana. Muhammad Sopian Putih, Muhammad, alhamdulillah terbaik wabi ustaz, kerana dah lama tak dengar ceramah ustaz kali terakhir tahun 80-an. Masa tu di Masjid Subang Airport tahun 80-an. Tahun 90 saya baru umur 10 tahun. Saya pergi ke Masjid Subang Airport tahun 99. Jadi imam tarawih di sana. Tahun 98 selepas SPM. Saya SPM tahun 1998, nak tunggu result SPM, saya jadi imam tarawih di Subang Airport. Masa itulah saya tazkirah di sana. Jadi 80-an tu saya tak tazkirah lagi tu ya. Silap tahun tu. Masa tu arwah Ustaz Dahlan masih lagi hidup. Almarhum Ustaz Dahlan, Allah maafkan warhamhu, sebagai imam di Masjid Subang Airport. Jadi saya di situlah saya kenal almarhum Ustaz Dahlan. Saudara Muhammad Sopian Putih, kalau jumpa mana-mana tolong tegur. Saya nak jumpa dengan ahli-ahli jemaah di Subang Airport yang saya rindukan suasana pada waktu seperti itu. Sekarang Subang Airport tak sama, Masjid Subang Airport dah tak sama seperti dulu lagi. Kampung-kampung sudah tidak ada sekitar. Suhaili Oli, terbaik ustaz, kita sama-sama sokong perjuangan lebih masa. Abdul Rahman Hamzah, Ustaz Abdul Rahman, adakah kita akan perkasakan kempen pertanian Malaysia tanam sayur dan padi dengan lebih banyak? Satu cadangan yang baik, kita perkasakan pertanian. Dan salah seorang daripada ahli Parlimen PAS sendiri merupakan timbalan Menteri Pertanian. Jadi saya nampak ada ruang untuk kita mengemukakan pandangan kita berkenaan dengan pertanian ini, dan insya-Allah kita cuba tengok macam mana, setakat mana kita boleh bantu. Tetapi Malaysia sudah perlu bergerak. Bila berlakunya krisis seperti ini baru kita tahu macam mana import ekspor kita, makanan yang kita import daripada luar. Kalau berlakunya isu-isu seperti ini, kita perlu kepada bekalan makanan yang begitu banyak. Jadi sebab itulah saya nampak bahawa kita sampai pada perkara atau sampai pada ketika untuk kita melaksanakan agenda perkasakan Kementerian Pertanian kita. Dan kalau saya boleh bacalah banyak inisiatif-inisiatif yang telah disediakan oleh pihak kerajaan sempena dengan COVID ini. Banyak ya, antaranya ialah kementerian seperti Jabatan Perdana Menteri meluluskan lebih daripada 259 juta untuk digunakan membeli ubat-ubatan dan peralatan yang diperlukan. Dan Kementerian Kesihatan akan salurkan sumber ini kepada 26 hospital. Bantuan segera 259 juta khusus untuk hospital
untuk salurkan sumber ini kepada 26 hospital di seluruh negara yang memainkan peranan sebagai pusat kuarantin ini. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bayaran RM600 sebulan terus ke akaun pekerja swasta untuk bantuan cuti tanpa gaji. Mereka terpaksa cuti tanpa gaji ini RM600 sebulan terus ke akaun pekerja swasta. Majikan akan menerima bayaran dari Perkeso dan wajib mengkreditkan RM600 sebulan itu kepada akaun pekerja dalam masa 7 hari. Itu yang sepatutnya. Dan kita tengoklah macam mana yang akan berlaku selepas daripada ini. Tapi situasinya seperti itu. Kementerian Dalam Negeri, pihak polis telah menggerakkan anggota mereka untuk mengawal keadaan. Dan setakat 16 bulan Mac, kita telah ada sekatan 504 sekatan. Dan sekatan ini bukan untuk memayahkan rakyat, tidak. Tetapi untuk memastikan bahawa rakyat tidak bersia-sia ataupun tidak keluar daripada rumah dengan sewenang-wenangnya. Jadi ini yang kita nak pastikan. Jadi ini di antara inisiatif daripada pihak kerajaan. Banyak ya, kalau saya boleh baca ni nanti saya komen, saya pingkan, saya letak dalam komen selepas daripada ini. Yang berikutnya ni tak kita pakai tak baca dah ni. Hadis-hadis ni banyak. Ustaz duduk dalam Kelantan kau KL tu. Saya duduk Kelantan je, rumah saya di Kelantan. Kelantan yang rumah saya, tak ada rumah di KL. Siapa lagi yang Nik Rizal, Wan Ismail, alhamdulillah penerangan menyeluruh terhadap persoalan semua. Tanya Ustaz bila boleh jumpa Ustaz kali Haji Rafa. Mari ke Tendung jumpa dengan Haji itu, insya-Allah kita jumpa lah minum air mana-mana. Tapi lepas Covid ni, insya-Allah lepas Covid ni, sebelum Covid ni belanja pun kita tutup. Kalau belanja pun kita tak keluar. Tak ada mas percuma kau Ustaz. Isu sekarang bukan masalah mas percuma. Mas tu sendiri pun tak ada. Emas tu sendiri tak ada. Dan kita telah terima maklumat daripada YB Rasul, Timbalan Menteri KBD HPP, menyatakan bahawa dalam masa 2 minggu lagi insya-Allah emas akan mula masuk ke Malaysia dan akan berada di pasaran dalam masa 2 minggu lagi. Jadi kalau dalam masa 2 minggu lagi, berarti pada masa itu sekatan baru saja tamat, dan itulah waktu kita perlukan emas ini untuk keluar daripada rumah. Sekarang ini saya nampak bahawa emas tu perlu, tapi kalau kita tak keluar, kita tak perlukan topi muka. Tak perlu. Tak payah nak kalut untuk nak cari topi muka kalau kita tidak keluar. Jadi kalau keluar barulah perlu. Untuk kalau ada pun kita utamakan emas ini untuk petugas-petugas kesihatan di hospital-hospital. Mereka jauh lebih perlu daripada kita. Premis di Pasir Mas masih tidak menitik beratkan lagi soal keselamatan staf tidak menggunakan mask dan hand sanitizer. Premis yang mana tu saudara Arif Samsudin? Sepatutnya premis tutup semua dah, kecuali yang kritikal saja perlu untuk dibuka. Yang tidak kritikal jangan buka. Jadi kalau nampak banyak lagi premis dibuka dan orang berkumpul dan sebagainya, laporkan kepada pihak berkuasa. Kali ini kita kena tegas. Kali ini kita kena tegas. Kalau tidak, dengan kita sekali akan terancam, terutama di Pasir Mas. Saya dapat maklum bahawa di Pasir Mas sudah pun ditutup, banyak kedai-kedai yang ditutup. Tetapi kalau masih lagi ada kedai-kedai dibuka dan berkumpulnya orang kampung dan sebagainya, pastikan anda buat laporan kepada pihak yang berkuasa supaya dapat menyekat penularan virus ini. Ini lebih penting. Sukarelawan mungkin akan diperlukan sikit hari lagi, Saidin Ismail. Sukarelawan mungkin akan diperlukan. Dan masa di Z ABI, masa PR14 saya ikut Ustaz Hidup Islam Bagus Hari Pasir Mas. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini Anif, ini amal tunggu arahan dari atasan. Saya telah sebut semalam bahawa Dewan Pemuda PAS Malaysia ni ada ini amal, jabatan amal. Tetapi jabatan amal tidak diajar untuk deal dengan suasana seperti ini, dengan virus seperti ini. Jadi kita mengambil langkah selamat supaya kita tidak terlibat dengan perkara yang kita tidak ada bagaimanakah cara untuk deal, melainkan sekiranya diberikan arahan oleh pihak Kementerian Kesihatan yang berautoriti. Kalau setakat nak keluar ramai-ramai kita pergi bantu dan sebagainya, kita tidak benarkan jabatan amal buat kerja seperti itu. Cuma malam ni akan ada arahan baru daripada Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia setelah mengambil kira nasihat daripada pihak kesihatan macam mana cara kita nak bantu. Saya faham bahawa pemuda-pemuda saya yang berada di seluruh negara, mereka ini hati mereka baik, cukup baik, dan kita tidak nak tengok suasana seperti ini tanpa kita buat sesuatu. Ada benda masalah sikit kita nak bantu, ada masalah sikit kita nak bantu. Tetapi hari ini kita boleh bantu dengan apa dia? Dengan kita duduk di rumah, menyumbang kepada usaha memastikan rantaian virus ini dapat dihapuskan. Itu lebih penting. Jadi bukan kita tak nak bagi pemuda-pemuda kita bantu,
tetapi kita mahu pastikan kita tidak menyusahkan lagi keadaan. Sebab saya sebut bahawa kalau nak bantu, kalau ada duit, transfer online pada pihak-pihak memerlukan. Wan Rusdi, saya harapkan isu ketiadaan air dapat selesai segera, jangan jadi macam Sabah Negeri Melaka. Area mana tak ada air tu? Saya dua ni kalau di sebelah Pasir Tumbuh Kebangkerian, air sedikit masalah kerana ada keputusan bekalan elektrik di loji. Jadi bila loji putus elektrik, dia nak pam air tak boleh, maka air ada masalah sampai ke rumah-rumah. Tapi insya-Allah katanya telah pun selesai dalam masa beberapa jam ini. Wallahu alam. Cuma saya mengharapkan supaya isu bekalan air di Kelantan ini dapat diselesaikan dengan penukaran pipe-pipe dengan segera. Apatah lagi kerajaan yang ada di Kelantan pada hari ini adalah bukan lagi kerajaan pembangkang. Dalam masa 30 tahun inilah kali pertama kerajaan Kelantan bukan lagi kerajaan negeri pembangkang. Jadi saya mengharapkan supaya kerajaan Malaysia melalui inisiatif menteri-menteri kita yang berasal daripada Kelantan yang begitu ramai dengan timbalan menteri dan sebagainya dapat mengikhtiarkan sesuatu. Bekalan air di Kelantan ini perlu dipulihkan dengan segera dan tidak ada sebarang alasan lagi. Walaupun demikian, kita tolak ansur mungkin dapat dilaksanakan selepas daripada COVID. Dan saya akan pastikan suara ini saya akan bawa ke Parlimen, dan Alhamdulillah saya bukan merupakan ahli kabinet. Saya boleh bersuara di dalam Parlimen dalam sidang Dewan Rakyat untuk bertanya kepada menteri inisiatif-inisiatif yang telah dibuat. Jadi Alhamdulillah kalau duduk dalam kabinet susah sikit nak bersuara dalam Parlimen kerana menteri yang ada cuma hanya menjawab soalan saja. Dia bukan nak berbahas dengan perkara-perkara di luar daripada bidang tugasnya. Saudara Razi, selamat petang Ustaz. Saya harapkan isu ketiadaan. Terima kasih. Terima kasih semua. Ulas tentang elang pembangkang dipotong, Syukri Hadi. Elang pembangkang dipotong. Saya rasa tidak ada dipotong. Elang ahli Parlimen tidak dipotong. Dia pembangkang kerja kerajaan, ia tidak dipotong. Cumanya mungkin peruntukan telah dibekukan, dan saya sendiri telah dibekukan peruntukan ahli Parlimen sejak daripada awal tahun. Awal tahun dibekukan peruntukan ahli Parlimen sampai ke hari ini masih belum menerima lagi peruntukan daripada pihak kerajaan, peruntukan ahli Parlimen. Apatah lagi selepas berubah kerajaan, dia ada sedikit penyelarasan, jadi dia minta macam-macam requirement dan sampai kali ni tak terima. Biasa, ni bulan 3 dah. Jadi apa yang bising sangatnya? Ada sahabat-sahabat kita daripada Pakatan Harapan bising kerana peruntukan dibekukan. Saya mengharapkan supaya peruntukan ahli Parlimen ini dapat diteruskan walaupun mereka membangkang, walaupun mereka kerajaan. Tetapi soal dibekukan itu, saya sendiri pun dibekukan sejak daripada awal tahun lagi telah dibekukan. Ada baru ni pun dipanggil untuk taklimat nak salurkan. Bekukan itu bukan kerana tak nak bagi, tapi kerana beberapa penyelarasan yang perlu dibuat. Dan perlu diingatkan semasa kami berada di pihak pembangkang, ahli Parlimen pembangkang ini hanya diberikan RM100,000 peruntukan tahunan, RM100,000 berbanding ahli Parlimen kerajaan pada masa itu Pakatan Harapan 3.5 ke 3.8 juta. 3.5 juta untuk peruntukan bangunan dan 300,000 untuk pusat khidmat. Jadi bayangkan RM100,000 dengan 3.8 juta. Lari jauh sangat. Tapi kami boleh hidup dengan RM100,000, tak ada masalah. Saya keluar jumpa orang kampung dan sebagainya, boleh hidup dengan RM100,000, capur guna duit gaji sendiri, apa masalah. Jadi saya nampak isu ni tidak perlu digembar-gemburkan sangat. Tangani COVID ini terlebih dahulu supaya dapat kita keluar daripada kemelut ini dengan lebih baik, insya-Allah. Lepas ni kita bincang soal peruntukan. Kami sendiri pun tidak ada peruntukan ni, macam mana nak jumpa dengan rakyat. Tapi kami dah biasa hidup dalam keadaan tidak ada peruntukan. Jadi saya tidak ada sebarang masalah. Abdul Aziz bin Ibrahim, apa pelan tindakan tuntutan royalti minyak? Begitu juga cerita-cerita industri benda kami nak dibaca, ya. Satu-satu pandangan yang baik kita akan tanya dalam Parlimen. Apa perkembangan tuntutan royalti minyak? Sepatutnya dalam masa 2-3 bulan ini royalti minyak setelah pun diuruskan untuk diberikan kepada Kelantan. Kelantan bukan lagi negeri pembangkang, bagi royalti minyak. Berapa setahun? Mungkin 300 juta, mungkin 500 juta dan sebagainya. InsyaAllah rundingan-rundingan saya yakin telah pun dibuat di antara kepimpinan kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Pada masa inilah kita nak laksanakan perkara-perkara yang tertunda
antaranya nak besarkan lapangan terbang perkara cepa, nak bina tambatan banjir di Thailand, di sempadan Thailand dan sebagainya, nak buat lebuh raya. Ini masanya untuk kita laksanakan perkara-perkara ini. Tidak ada alasan lagi untuk kita jawab kepada rakyat. Danger. Amba harap dan puas hati dengan penjelasan yang diberikan. Saya pun harap begitu, semua supaya tuan-tuan dapat puas hati dengan penjelasan yang saya berikan ini. Duk rumah pakai kemah YB, duk rumah pakai baju keprak juga. Abdullah Imran. Tak pakai baju. Adalah tu nah, insya-Allah kita buat live ni kena pakai proper sikitlah. Arif Aziz minta tak ada lagi syuai kali dia. Kita juga minta begitu. Dan pengurusan air ini perlu diberikan kepada telah pun dalam proses migrasi kepada kerajaan pusat. Jadi ia sudah tidak lagi di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, dia bawah bidang kuasa bersama kerajaan pusat dan kerajaan negeri, dan ia berlaku di seluruh Malaysia. Kerajaan pusat sudah ambil alih dengan proses yang kita namakan migrasi. Cuma kalau ada peruntukan yang banyak lagi, kita di sinilah perlunya untuk kita laksanakan program penukaran paip seluruh negeri Kelantan yang dikatakan akan menelan belanja 2 bilion. Jadi waktu inilah supaya insya-Allah kita boleh pastikan rakyat menerima bekalan air yang cukup terjamin untuk rakyat Kelantan. Farid Yasif Idra patut Ustaz lebih layak jadi timbalan menteri KBS. Tak apalah. Itu tak kisah. Sudah ada timbalan menteri itu. Dia kerjalah. Kerja kitanya ialah kita dapat tegur di kerajaan walaupun di dalam dewan. Walaupun kita ahli parlimen kerajaan, tapi kita berada di luar daripada kabinet. Muhammad Syukri unit amal kat itu sudah banyak latihan-latihan telah buat. Baik. Yang berikutnya, rakyat Pasimah bangga sukanya Ustaz dapat bagi ceramah ilmu tiap minggu di masjid. Terima kasih banyak. Cuma ada kata bahawa kenapa ni wakil-wakil rakyat tak keluar, wakil rakyat duduk di rumah masing-masing, tak keluar bantu rakyat. Tuan-tuan, wakil rakyat, ahli parlimen, adun dan sebagainya merupakan manusia biasa yang tertakluk kepada arahan kerajaan. Sila duduk di rumah masing-masing. Kecuali lah kami telah diberikan latihan macam mana nak berdepan dengan suasana virus seperti ini. Kalau kita keluar, kita buat aktiviti nak bantu rakyat dalam keadaan kita tak tahu macam mana deal dengan situasi seperti ini, akhirnya kita bukan gagal untuk membantu, tetapi lebih memudaratkan. Jadi saya menunggu-nunggu bagaimana arahan daripada pihak kerajaan untuk kita nak deal dengan suasana seperti ini. Tetapi hari ini Majlis MKN telah ambil alih pentadbiran dan mereka lah yang akan menentukan bagaimana pengarahan supaya tidak jadi kucak-kacir. Hatta menteri-menteri sekalipun, walaupun mereka menteri kabinet, tetapi ini masanya untuk berada di rumah masing-masing, kecuali yang kritikal sahaja terpaksa keluar mempengerusikan mesyuarat dan sebagainya. Jadi kalau ada mana-mana rakyat yang perlu kepada bantuan, ini masanya untuk anda berhubung dengan penghulu masing-masing, pimpinan masyarakat masing-masing. Call apa perlu. Kalau perlu bantuan makanan, kita pergi hantar ke pintu. Saya tak ada masalah. Penghulu boleh hubungi. Okey, YB kita ada sekian-sekian masalah. Okey, ambil duit ni, pergi beli, letak di pintu dan sebagainya. Jangan nak ingat ini masa je seperti masa sebelum daripada krisis. Kita boleh pergi jumpa, tanya khabar dalam rumah. Sekarang bukan masa dia. Bukan masanya. Bagi memastikan rantaian virus ini dapat dikerak, diputuskan, bukan masanya untuk kita ziarah dari rumah ke rumah. Ada orang kata ahli parlimen kena edar mask dan sebagainya. Saya nampak kalau kita sendiri pun tidak ada mask, kita sendiri pun tidak ada bekalan mask itu. Jadi macam mana nak edar? Dan kalau kita dah edar mask, kita menggalakkan orang keluar. Sedangkan sekarang masa untuk orang jangan keluar. Kalau anda perlu untuk keluar sekalipun, ia adalah untuk tujuan yang sangat-sangat minima. Terima kasih Ustaz. Saya bukan nak gembang, cuma nak tahu jawapan. Rupanya pihak kerajaan juga tak dapat. Syukri Hadi. Ya. Terima kasih. Kami pun tak dapat lagi lah. Setakat ni kami belum dapat lagi dengan peruntukan ini. Sahabat saya, Syed Sadiq, mungkin sebelum ni dia dapat. Jadi sekarang dia tak dapat peruntukan tu, dia rasa macam agak tidak adil. Tapi kami di pihak kerajaan pun tak dapat pun lagi. Nak belanja, nak guna duit tu tak boleh lagi. DZ ABY, kita doa lepas PRU Ustaz dapat jadi menteri. Amin. Terpulang menteri ni tuan-tuan sekalian,
kita nak supaya dapat kepada orang yang boleh memimpin negara dengan baik. Tapi kita bukanlah nak jadi aim dalam politik ni kena jadi sekian barulah kita ni menaburkan jasa. Tidak. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, pokok yang tinggi, tertegaknya pokok yang tinggi kerana akar yang berada di bawah. Negara ini menjadi makmur, hebat dan sebagainya bukan kerana pemimpinnya yang hebat, tetapi lebih kepada rakyatnya yang berada tunjang di bawah. Jadi kalau kita tidak dapat menjadi pemimpin yang kita cita-cita jadi pemimpin yang baik, kita jadi rakyat yang baik. Kerana rakyat yang baik dan pemimpin yang baik, insya-Allah kedua-duanya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad Azalan, jangan duduk saja baca buku. Terima kasih. Wahai Ustaz, kalau boleh buat live kuliah macam ni, macam mana live kuliah, macam mana ini boleh? InsyaAllah ni live kuliah ada, cuma tak sempat baca pun lagi hadis kita yang nak baca pada hari ni. Tak sempat baca pun lagi, duduk balik baca komen, dia jawab komen. Muhammad Roslan, Ustaz tak kerja jawatan ni ialah manusia secara fitrahnya suka diberikan jawatan. Secara fitrahnya manusia ni suka diberikan jawatan, tetapi kena juga ingat bahawa jawatan ini datang bersama dengan amanah, bersama dengan tanggungjawab. Bersama tanggungjawab. Tanggungjawab ni apa? Tanggungjawab ini maksudnya tanggung dan jawab. Awak yang tanggung dan awak yang kena jawab. Jadi kalau orang bagi, orang percaya, kita dengan penuh insaf kita terima, laksanakan. Kalau orang tak bagi, yang diberikan tanggungjawab itu dialah yang akan bertanggung dan akan menjawabnya. Dan jawab ini bukan di hadapan manusia sahaja, tetapi menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saudara Akram Ikrami, terima kasih YB Ustaz, selamat pagi Akram Ikrami. Wan Muhammad Naim, bagaimana status Yadim selepas daripada ini? Masih di bawah kendalian Ni Omar. Yadim masih beroperasi, tidak ada masalah. Lantikan politik masih berkuat kuasa, cuma mungkin tahun ini habis cuma lantikannya, mungkin akan digantikan dengan orang lain, wallahu alam. Tengoklah apa tindakan kerajaan selepas daripada ini. Baik, mohon pandangan pemuda mengenai UEC dan lantikan Yadim. UEC telah jelas daripada dulu lagi, UEC telah diiktiraf untuk nak masuk ke IPG, tetapi tujuannya bagi guru bahasa Mandarin. Cuma dengan UEC ini mereka hendaklah ada SPM, kredit kepujian bahasa Melayu, sejarah dan juga satu subjek yang lain saya tak ingat, tapi ada keperluannya yang diiktiraf pada tahun 2011 lagi. Tetapi yang nak dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan ialah UEC tanpa SPM, atau kalau ada SPM pun cuma kredit bahasa Melayu saja, yang lain fail pun tak apa. Jadi itu yang jadi isunya pada hari ini, iaitu UEC diiktiraf sehingga menyamai level dengan SPM. Jadi hari ini seperti mana biasa, mereka yang ada UEC, mereka boleh masuk, cuma mereka kena ada SPM lah. Takkanlah kerana mereka ada UEC, mereka tak boleh masuk ke universiti, tak boleh masuk ke IPG. Tak boleh. Mereka ada UEC, okey, tapi mereka kena ada SPM dan kena kredit bahasa Melayu dan juga subjek, beberapa komponen subjeknya. UEC tidak akan sama dengan SPM. Itu perjuangannya di Malaysia pada hari ini. Baik. Abdul Aziz Ibrahim, saya rasa soal menjadi menteri tak penting. Yang penting mentadbir dengan kolektif dan terima teguran. Sebab jika tujuan berjuang nak jawatan, ini berarti nak melaksana untuk kepentingan kita. Betul, saudara Abi Aziz kita. Baik, saudara-saudara sekalian, saya nak baca satu hadis Nabi SAW daripada Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kita tahu bahawa Ibnu Umar ni bila disebut tentang Ibnu Umar, kita baca dengan radhiyallahu anhuma. Sebab apa? Kerana Ibnu Umar ini namanya Abdullah bin Umar. Abdullah ini merupakan seorang sahabat Nabi, Umar pun sahabat Nabi. Maka disebut an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar. Begitu juga kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi kalau Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kerana Ibnu Mas'ud itu, bapaknya Mas'ud itu tidak Islam. Yang Islam cuma anaknya Abdullah. Sebab itu kalau disebut an Abdillah radhiyallahu anhu, biasanya ia merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Baik. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man futiha lahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah wa ma su'ila Allahu syai'an ya'ni ahabba ilaihi min an yus'al al-afiyah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesiapa yang dibuka padanya pintu doa, bererti telah dibuka padanya itu pintu rahmat. Artinya sesiapa yang ada kesempatan untuk berdoa, mereka telah pun dibuka pintu rahmat ke atas diri mereka. Siapa yang dibuka pintu doa, maknanya dia ada kesempatan untuk berdoa, dia telah pun dibuka pintu rahmat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak diminta sesuatu daripada Allah yang lebih dicintai, yang lebih Allah suka. Kita minta daripada Allah yang Allah sangat suka apa dia? Min ayyus alal afiyah, daripada diberikan kesejahteraan. Yang ini kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kesejahteraan kepadaku ini, ia sebenarnya adalah merupakan satu pintu rahmat kepada kita. Kerana Allah sangat suka hamba-Nya ini berdoa memohon kesejahteraan. Jadi Nabi sebut sesiapa yang diberikan kesempatan untuk berdoa, maka dia sebenarnya telah diberikan kesempatan untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sangat suka mereka yang berdoa, dan doa itu adalah doa untuk diberikan kesejahteraan. Begitu juga dalam banyak-banyak hadis yang lain, macam mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain yang kita baca dah sama-sama dah, daripada Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma, anna Umar kharaja ila Syam falamma kana bisargha balaghahu anna al-waba'a qad waqa'a bisyam fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Ini hadis yang cukup masyhur yang dibaca pada musim ini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ke Syam, dan bila sampai suatu tempat tu dengar bagaimana di Syam itu telah berlaku wabak yang disebut sebagai wabak ni wabak taun. Jadi Abdurrahman bin Auf ini bagi tahu kepada Umar. Abdurrahman bin Auf ni ada dalam kelompok itu. Abdurrahman bin Auf kata, wahai Umar, Nabi SAW bersabda, bila kamu berada dalam satu negeri yang mana kamu dengar ada wabak pada satu tempat, kamu jangan pergi ke tempat tersebut. Bila kamu berada pada tempat yang ada wabak itu, kamu jangan keluar daripada tempat itu. Maknanya kalau kita duduk di kampung kita ada wabak, jangan keluar. Kalau kita berada di luar kampung dan dalam kampung ini ada wabak, jangan pergi. Artinya bila berlaku wabak, maka berlakulah kawalan pergerakan. Nabi tidak kata bila kamu dengar bila kamu duduk dalam kampung tu wabak, kamu kena lari cepat-cepat. Tidak. Nabi tidak suruh lari. Kamu jangan bergerak, duduk di kampung kamu. Menghalang pergerakan. Itulah maknanya kawalan pergerakan. Kerana mungkin kamu berada dalam kampung kamu pada masa itu tidak ada wabak, tapi kamu tidak terkena wabak. Kamu ada antibody, tapi kalau kamu keluar, kamu bawa wabak itu keluar. Jadi inilah yang menjadi asas pertimbangan kita. Mereka yang berada di KL, di wilayah Selangor dan sebagainya, tempat yang ada wabak yang tinggi-tinggi ni, jangan balik kampung. Tak perlu balik kampung. Kerana balik kampung artinya membawa virus itu untuk, walaupun kita tidak ada virus, tapi perjalanan kita untuk balik kampung tu macam-macam kita jumpa. Berarti RNR-nya naik bas, naik kapal terbang dan sebagainya. Jadi ini disebut pandangan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, saya kira sekali itulah saja pada petang ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sejam kita bersiaran. Azhar AT minta tolong YB Ustaz selalu peringatkan pimpinan dalam kerajaan kekalkan prestasi. Alhamdulillah, terima kasih. Doalah kepada kerajaan negeri, pimpinan kerajaan ini dapat mengekalkan prestasi yang ada, tidaklah berlomba-lomba untuk nak buat sidang akhbar dan sebagainya. Tak perlu berlomba-lomba untuk buat kenyataan. Mohon siapa-siapa yang boleh kerakkan video jawapan ini nanti, terutama UEC dan Elang Pembangkang, berbuat demikian. Siapa yang boleh kerak-keraklah, jangan kerak. Saya sudah kerak video, kerak video. Saya ada buat ceramah YB Ustaz Ibnu Zaman di Markas Pas Bakri. Ya, saya masih ingat di Markas Bakri. Terima kasih, insya-Allah kita pergi lagi di Bakri. Hudud macam mana Ustaz RUU 355 Muhammad Azhar, insya-Allah RUU 355 ini kita akan pastikan dibawa ke Parlimen. Selepas daripada Covid ini, kita pastikan RUU 35 dibawa ke Parlimen, iaitu untuk memperkasakan Mahkamah Syariah, insya-Allah. Saya kira sekali itulah saja pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Kita jumpa lagi besok pada waktu yang lebih kurang sama, jam 2, 2.30, jangan live Facebook. Jangan lupa tuan sekalian untuk bersama-sama lagi untuk tuan-tuan kemukakan persoalan-persoalan
dan kita cuba bincang, kita jawab, dan kalau yang tak dapat jawab ini, saya utarakan kepada pihak berkenaan yang bertanggungjawab, menteri-menteri dan kabinet yang bertanggungjawab, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.